Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handbag rumah Selamat Ian. malam. Pada malam ini mari kita sama-sama memulakan kelas kita, perjumpaan kita pada malam ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan penonton, sidang penonton sekalian, pada malam ini kita ada pembentangan daripada Cikgu Suhana. Okey, baiklah Cikgu Suhana. Ya. Okey, Cikgu Suhana kita pada malam ini akan membawakan tajuk IBSE, Norma Baharu dengan Wakelet. Okey, jadi pada malam ini bagi sesiapa yang jarang-jarang dengar atau tidak pernah dengar apa itu IBSE, inilah masanya. Kita tanya, jika ada soalan, kumpulkan soalan dan tanya dengan Cikgu Suhana. Baiklah, sebelum kita meneruskan pada malam ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit latar belakang Cikgu Suhana ini supaya kita dapat berkenalan dengan lebih mesra dengan beliau dan tidak kekok untuk bertanya soalan nanti. Baiklah. Okey. Cikgu Suhana daripada SMK Ghafar Baba, Melaka. SMK Ghafar Baba mengajar selama 13 tahun. Dan penglibatannya jika kita lihat di sini, Masya Allah, sangat banyak dan kita boleh katakan seorang yang sangat berdedikasi untuk kemajuan bidang STEM di negara kita. Salah seorang tenaga pengajar utama IBSE, Pusat STEM Negara, peserta program Duta Guru Yayasan Petronas. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan sidang penonton, baru-baru ini diiklankan juga Duta Guru Yayasan Petronas yang kedua, siri kedua. Jadi nanti mungkin Cikgu Suhana boleh cerita sedikit tentang Duta Guru ni sikit sajalah bagi yang berminat. Baik, teknikal kebangsaan Carnival STEM KPM, teknikal negeri robotik NRC, hakim bagi pertandingan inovasi dan robotik peringkat negeri dan kebangsaan. Baik, kita berada bersama dengan orang yang bukan calang-calang pada malam ini. Dan anugerah yang diterima juga sangat banyak. Yang pertama PLC secara maya sempena Hari Guru 2020 Negeri Melaka. Anugerah pengarah sempena Hari Guru 2019 Negeri Melaka. Pemenang pingat emas bagi pertandingan inovasi peringkat antarabangsa IPTEC 2019 di Bangkok dan MySCE 2020 secara maya. Saya tak sanggup untuk bercerita panjang lagi. Saya pun tak sabar nak dengar apa itu IBSE dan Wakelet. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan dulu Cikgu Suhana untuk sama-sama berkongsi dengan kita apakah IBSE dengan Wakelet ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Hairul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Saya perkenalkan diri saya. Okey, saya ialah Cikgu Suhana Zainuddin daripada SMK Ghafar Baba Melaka. Okey, hari ini saya nak membentangkanlah buat sedikit sharing mengenai IBSE. Tajuk pembentangan saya hari ini, sharing saya hari ini ialah IBSE Norma Baharu dengan Wakalet. Okey. Terus masuk. Okey, sekarang ni kita terus kepada sharing lah. Okey, strategi pelaksanaan. Okey, bagaimana strategi pelaksanaan IBSE Norma Baharu? Okey, munculnya idea IBSE Norma Baharu ni ialah bila kita diumumkan pandemik COVID-19 berlaku satu dunia. Okey, bukan Malaysia sahaja, pada 17/3 memang tarikh tu saya ingat sangatlah. Semua sekolah diarahkan tutup, semua premis diarahkan tutup juga memang kita kena duduk di rumah. Jadi pada masa inilah isu ini muncul dan idea ini datang. Okey. Inilah dia isu yang dihadapi oleh guru apabila mulanya PKP dan idea IBSE Norma Baharu tercetus masa PKP. Okey. Isu yang kita hadapi, ini yang saya hadapilah masa itu dan saya percaya semua guru menghadapi masalah yang sama. Jadi yang pertama ialah murid dan guru tidak boleh belajar secara bersemuka ke sekolah. Okay, semua kena duduk rumah, tak boleh pergi mana-mana. Sekolah tutup, semua tutup betul. Yang kedua, PDPC perlu diteruskan walaupun guru dan murid tidak ke sekolah. Walaupun sekolah tutup,
kita masih perlu mengajar anak murid kita dan murid kita di rumah perlu belajar. Okey, dan bila kita telah teruskan PDPC secara online, kita dapati pula satu masalah lain, iaitu murid kita cepat bosan dengan kelas dan latihan yang kita berikan secara online. Rasanya semua cikgu mengalaminya. Mula-mula kita buat kelas, ramai masukkan cikgu. Kalau 25 orang satu kelas tu, mungkin 20 orang ke 15 orang pun kira sudah okey lah. Tapi dah semakin hujung tu, dah 2-3 bulan PKP, dah semakin kurang. Bila kita pergi kerja pun budak dah tak reply. Kita nama kluster blue tick lah. Kita letak arahan ni kadang mereka tak tengok dah pun jadi mungkin mereka merasa bosan lah pada masa itu. Okey. Kemudian cara mengatasi isu tersebut, saya sebagai guru, saya cuba memikirkan pendekatan yang boleh menarik minat murid saya. Yang kedua, saya memikirkan pendekatan yang saya boleh mengajar secara remote learning. Bukan mengajar saja, murid saya boleh belajar secara remote learning. Saya di rumah saya, anak-anak murid saya di rumah mereka. Okay. Kemudian saya mencari pendekatan atau kaedah yang boleh memberi peluang yang sama kepada semua murid saya. Maksudnya, kalau saya buat kelas Google Meet tu, tak semua orang akan masuk. Tak semua murid saya ada laptop. Jadi murid itu akan ketinggalan kelas Google Meet saya. Jadi saya fikir macam mana lah budak ni kat rumah, dia tak ada laptop tu boleh belajar juga. Okey. Dan kemudian saya memikirkan bagaimana untuk mendidikan murid saya dengan kemahiran abad baharu iaitu IR 4.0. Dan saya mula menggunakan pendekatan modular. Kita boleh merentas kurikulum di sini dan juga mengikut kecenderungan murid abad baharu. Murid sekarang ni ialah teknologi literate, jadi mereka memang cepatlah kalau IT ni cikgu. Kita yang kena beri peluang kat dia sebenarnya. Kita cari medium, kita cari arahan yang mereka boleh gunakan IT ni untuk siapkan tugasan mereka tu. Dan mereka berbandingkan mereka main game ni cikgu, kita bagi dia tugasan, dia enjoy dan dia boleh belajar. Saya cuba cari pendekatan tu lah. Dan semestinya saya cari sesuatu yang fleksibel. Di mana saya boleh buka di mana-mana, anak murid saya pun boleh buka bila-bila masa, fleksibel. Dan mereka boleh buat bila-bila masa lah. Cikgu. Seterusnya. Okay. Jadi daripada masalah dan isu yang muncul, saya mula memikirkan juga apa cara dia kan, cara nak atasi. Jadi saya rasa masa tu pendekatan ABSE, saya menggunakan pendekatan ABSE dalam bagi memberi arahan. Okay, macam ni. Dalam menjalankan PBL, saya menggunakan pendekatan ABSE. Inilah pendekatan PDPC saya. Pada norma baru, saya menggunakan pendekatan ABSE untuk menjalankan PBL. PBL semua sedia maklum dan itu adalah singkatan bagi Project Based Learning. Okey, kemudian medium pengajaran yang saya gunakan, saya tak gunakan satu je cikgu memang kita kena pakai banyak lah. Ini antara ni lah yang kita guna untuk media pengajaran norma baru ni, Google Meet, WhatsApp. Ni yang paling banyak pakai lah, WhatsApp group. Ada Canva, kita guna Telegram, Powtoon, Google Classroom, YouTube dan Quizizz. Quizizz ni bila saya bentang dengan kawan-kawan, ramai kata murid suka Quizizz sebab dia bersaing. Okey, jadi saya gunakan medium-medium ini dan hasil yang murid saya hasil pembelajaran yang murid saya buat dengan menggunakan medium ini, saya atau mereka simpan dalam wakalet. Jadi wakalet ni saya jadikan dia medium pengumpulan hasil kerja murid. Okey, dah cerita pasal wakalet, saya rasa ramai yang dah tahu apa itu wakalet. Saya pun ada belajar pasal wakalet dengan sharing-sharing cikgu satu Malaysia sejak PKP kan selalu buat webinar kan. Saya ada join juga 1 atau 2 untuk tengok wakalet ni. Saya pun belajar juga cikgu kita sama-sama belajar. Jadi untuk yang tak tahu apa itu wakalet, inilah paparan muka dia. Okey, wakalet ini adalah satu aplikasi web based atas talian yang boleh digunakan secara percuma. Okey, semua orang boleh masuk secara percuma. Okey. Dan apa itu wakalet? Dalam wakalet ni kita boleh jadikan dia untuk tujuan peribadi kita, dokumentasi. Kita boleh simpan pelbagai kita punya dokumentasi lah. Surat ke dalam format PDF, gambar ke,
video-video yang kita dah buat ke, kita boleh simpan dalam Wakalit. Dan dia juga boleh jadi medium untuk flip classroom. Tempat kita letak bahan sebelum kelas dijalankan. Malam sebelum tu, 2-3 hari sebelum kelas, kita boleh simpan dalam, kita boleh letak link-link YouTube apa-apa yang sepatutnya dalam flip classroom untuk murid kita akses. Okay. Di dalam satu tempat lah, ada satu collection Wakalit. Okay, kita boleh jadikan Wakalit ni sebagai tempat perkongsian bahan. Okay, kita nak kongsi dengan kawan kita, kita simpan, kita bagi je link dekat kawan kita tu. Dan juga tempat kita berkolaborasi. Saya siapkan satu collection, saya bagi authority pada kawan saya di negeri lain contohnya untuk berkolaborasi. Dia pun letak bahan dekat situ. Jadi kita dapat banyak bahan di satu tempat. Dan apa yang saya gunakan dalam IBSE Norma Baharu ni, saya gunakan Wakalit sebagai medium pengumpulan aktiviti murid dan juga medium aktiviti murid. Okey. Saya teruskan lagi cikgu. Okey. Apakah yang boleh dimuat naik dalam Wakalit? Antaranya ialah teks dalam bentuk nota, laporan, cerpen ke, jurnal, anak murid kita boleh letak dalam Wakalit. Kemudian kita boleh letak sumber dari YouTube, okay, YouTube sumber luar ataupun YouTube yang kita buat sendiri atau yang murid kita hasilkan. Kita boleh simpan dalam Wakalit. Kemudian kita boleh letak gambar apa-apa saja cikgu, poster ke, infografik ke, gambar projek ke, gambar murid kita dalam kelas ke, kita boleh simpan direct terus dalam Wakalit. Wakalit ni juga kita boleh install dalam telefon cikgu tapi ada limitasi lah kat situ. Tak option dia, menu dia tak banyak kalau guna phone berbanding guna laptop. Okey, kemudian kita boleh simpan file PDF kita dalam Wakalit. Cikgu ramai buat modul, terutamanya PDPR kan. Sekarang ni hampir semua negeri suruh buat modul kan. Jadi untuk murid kita yang jauh, yang dia susah nak dapatkan hard copy yang kita dah photostate, kita letak dalam Wakalit, kita bagi link, dia boleh print sendiri. Dan kita pun boleh share dengan rakan-rakan kita dari negeri-negeri lain. Okay. Kita boleh letak file PDF bahan rujukan dan macam-macam lagi cikgu. Kita juga selain tu boleh letak link bahan yang kita simpan di cloud OneDrive. Cikgu, banyak lagi yang sebenarnya yang kita boleh isi kat sini, antaranya saya tak terangkan. Saya terangkan apa yang kita biasa gunalah sebagai guru. Okey, Wakalit ni mesra pengguna. Okay, bila kita nak buat collection dalam Wakalit kita boleh share. Mudah nak share dia. Kita boleh generate QR code, kita boleh linkkan dia dengan Google Classroom kita. Kita boleh share dalam Microsoft Teams, Twitter, Remind, Reddit, dalam Facebook pun boleh. Kita boleh share URL dengan kawan kita. Kita boleh hasilkan PDF dan embed. PDF ni menarik cikgu Contohnya cikgu dah minta murid semua letak hasil kerja di Wakalit dan cikgu ni dah biasa buat filing. Mungkin nak apply guru cemerlang mungkin perlukan file Jadi cikgu boleh export dia sebagai PDF, cikgu print lah cikgu, simpan dalam file cikgu. Kadang ada orang dia suka nak nampak dekat klien kan, jadi boleh print. Banyak tak banyak kertas je lah. Okay. Dan pada saya PDF ni sangat membantulah untuk dokumentasi kita sebagai guru. Okay, next. Okay, ini adalah paparan Wakalit saya pada awal PKP hari itu. Saya mula buat sharing dengan rakan-rakan di sekolah, di PPD dan di Negeri Melaka. Jadi inilah paparan Wakalit saya di awal hari itulah cikgu. Sekarang ni dah bertambah lah sikit, tak banyak pun. Adalah bertambah sedikit Kita dah mula sekolah, sekarang dah PKP semula Okay, inilah dia untuk cikgu-cikgu yang tak pernah masuk. Ini adalah tempat home kita lah yang semua orang, dan kita boleh setkan sama ada collection ni kita nak orang online boleh akses atau tak. Kita boleh set dan semuanya kita boleh simpan dalam Wakalit kita. Okay, next. Okay, kita dah tengok pasal Wakalit. Saya harap cikgu yang tak ada idea langsung pasal Wakalit dah tahulah sedikit apa itu Wakalit. Okay, sekarang ni kita tengok pula apa itu IBSE. Okay, IBSE. Okay, IBSE ni nama panjang dia Inquiry Based Science Education. IBSE. Ia merupakan satu pendekatan murid mendapat pengetahuan dengan menggunakan amalan sains iaitu inquiry scientific. Okay, dia merupakan pendekatan pembelajaran berasaskan murid.
Okay, di mana di sini murid bergerak ataupun berfikir secara aktif untuk mendapatkan pengetahuan. Okay. Dan pendekatan ini sesuai digunakan dalam menjalankan projek based learning PBL. Sebab tu saya suka buat PBL dengan menggunakan pendekatan ABSE. Sebab dia macam selari cikgu. Senang sangat kita nak buat PBL dengan murid-murid kita. Dan murid-murid kita pun lebih mudah nak menghasilkan projek PBL. Okay. Sebab kita dah susun dia punya step tu kan. Okay, next. Melalui pendekatan ini, murid berpeluang untuk yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan kemahiran iaitu kebolehan untuk melakukan penyelidikan saintifik. Yang kedua, mengembangkan pemahaman tentang bagaimana saintis menerangkan fenomena alam semula jadi. Okey, peranan guru. Okey, dalam di sini guru yang pertama mestilah kita merancang PDPC tersebut. Yang kedua, sebagai facilitator, merangsang murid berfikir dengan soalan-soalan, membimbing murid berhujah berdasarkan data. Okey, dan kita sebagai guru, kita membuat pentaksiran terhadap murid kita. Okey. Okay, next, bagaimana pelaksanaan ABSE norma baharu ni dilaksanakan? Okay, so, seperti yang semua tahu, bila mulanya PKP, mulanya pandemik COVID-19, kita diarahkan untuk jaga jarak. Okay, keep your distance 1 meter. Okay, jadi ini gambar di kiri ini adalah IBSE normal yang kita buat selama ni. Murid datang sekolah, kita buat projek IPSE sama-sama, kita buat projek sains sama-sama di dalam kelas, secara berkumpulan, tak kisah jarak cikgu kat sini. Tapi bila kita diarahkan tutup sekolah, kena PKP satu Malaysia atau negeri-negeri tertentu, murid tak boleh ke sekolah. Tapi kita nak juga murid kita belajar dan kita nak juga jalankan IBSE. So kita boleh buat IBSE norma baharu, murid kita boleh berinteraksi, masih boleh hasilkan projek PBL, tapi mereka berkomunikasi secara maya lah. Secara maya mereka berhubung dengan Google Meet. Okay. Dan pada saya, kalau kita tak buat macam ni pun, murid-murid kita sentiasa juga callkan kawan dia kan. Apa kata, kita ubah. Daripada awak call, tanya apa khabar, cerita pasal artis Korea, kita bincang pada benda ilmiah lah. Mereka bincang pasal projek PBL mereka dengan menggunakan pendekatan IBSE ni. Okay, cikgu. Okay, bagaimana saya melaksanakan IBSE? Okay, IBSE ni boleh dilaksanakan dengan menggunakan apa-apa model pengajaran yang dirasakan sesuai untuk membantu murid melaksanakan inquiry saintifik. Okay, bagi pelaksanaan IBSE norma baharu, saya telah memilih menggunakan model pengajaran 5E yang terdiri daripada 5 fasa. Okay, iaitu engage penglibatan, B. Explore atau eksplorasi, C. Explain ataupun penerangan, D. Elaborate ataupun menghuraikan, E. Evaluate ataupun menilai. Okey, kenapa saya gunakan model pengajaran ni cikgu? Model pengajaran 5E ni kerana model ini dilihat sesuai dengan PDPC ataupun pembelajaran secara inquiry. Langkah-langkah dia tu memang memberi ruang dan peluang pada murid kita untuk berfikir, untuk belajar secara inquiry, mendapat maklumat secara inquiry lah. Cikgu. Okey. Saya nak tunjuk bagaimana okey, saya buat di sini saya tunjukkan pada semua bagaimana saya menjalankan satu projek PBL bagi bab sistem pengangkutan tumbuhan dengan menggunakan pendekatan IBSE. Okey. Okey, ini adalah tajuk sistem pengangkutan tumbuhan sains tingkatan 3. Okey, saya buat ni pada awal PKP hari itulah, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Lama kan kita cuti, 3, 4, 5, 6 dah masuk sekolah kan bulan 6. Lama juga, lebih 100 hari. Okey, apa yang saya buat dalam fasa engage? Okey, yang pertama, guru menunjukkan video sistem pengangkutan tumbuhan kepada murid dan meminta murid bertanya dan menerangkan apa yang mereka faham daripada video tersebut. Okey, dan berlakunya perbincangan antara murid dan guru. Okey, pada fasa ini saya galakkan murid saya bertanya soalan
ataupun saya yang menanyakan soalan, tapi saya tak boleh beri jawapan secara direct. Saya tak boleh tanya, dia tak jawab, saya bagi soalan. Saya bagi jawapan, tak boleh. Ataupun kawan dia tanya, saya terus jawab. Atau murid tanya, saya terus jawab. Tak boleh cikgu. Bukan tak boleh, kita tak digalakkan macam itulah. Kita nak mereka berfikir secara aktif, mereka terlibat dalam perbincangan ini. Jadi kita kawal dia punya perbincangan tu. Dan jika dia tanya kita soalan, kita cuba manipulate soalan tu, kita tanya balik dia macam mana, macam ni. Kita rangsang dia dan kita cuba bantu dia, bimbing dia. Akhirnya dia dapat tahu, oh macam ni rupanya. Okay. Dan sekarang ni lebih mudah. Mereka boleh Google saja kadang. Dan mereka cuba tanya kita betul tak. Kita tanya balik. Akhirnya mereka dapat belajar sesuatu kat situ. Okay. Okay, ini adalah fasa engage. Medium yang saya guna kat sini adalah Google Meet. Okay. Ini adalah kelas masa PKP saya hari itu. Okay. Okay, fasa kedua. Saya menggunakan, fasa kedua adalah explore atau dalam bahasa Melayu eksplorasi. Okey, untuk fasa ini saya meminta murid menjalankan aktiviti 3.8 dalam buku teks di rumah masing-masing dengan sedikit ubah suaian. Okey, kenapa saya buat sedikit ubah suaian? Kerana dalam buku teks ni, aktiviti ini menggunakan radas makmal dan juga bahan kimia. Tapi murid kita berada di rumah dalam keadaan PKP, kedai tutup. Banyakkan kedai tutup, tak ada keluar sesuka hati, seorang saya satu kereta. Jadi saya tak naklah dia menyusahkan keluarga dia. Kerana saya pun mengajar di sekolah luar bandar. Jadi saya ubah sikit, saya kata dengan anak murid saya, guna saja apa-apa sayur yang kalau boleh berwarna cerah lah untuk awak tengok pergerakan warna tu. Okay. Jadi ada yang tak ada sangatlah sayurnya. Saya kata, okey, cuba cek pokok-pokok bunga mak awak. Bunga pun tak ada cikgu, dia kata. Okey. Akhirnya saya kata, cek lah rumput yang agak besar tapi dia mudahlah awak tengok kalau ada pergerakan warna dalam tu. Jadi cuba usahakan juga cikgu walaupun dalam keadaan yang orang kata masa tu susah jugalah. Murid kita pun terkejut, tiba-tiba tak pergi sekolah. Kita pun terkejut juga sebenarnya. Okay. Tapi PDPC tetap diteruskan. Okay, jadi dalam buku ni dia minta guna pewarna dalam Yosin dalam makmal, tapi saya minta mereka menggunakan pewarna makanan. Kita bincanglah selain warna apa ada kat rumah. Jadi dia kata ada pewarna makanan je. Okey, boleh guna. Okey, ni lah. Perbincangan ini berlaku dalam medium Google Meet dan juga WhatsApp group. Saya akan terangkan juga di WhatsApp group kerana ada murid saya yang tiada tak boleh masuk Google Meet ada yang capaian dia rendah, kena duduk kat bus stop semua kan. Jadi yang tak dapat ikut hari tu saya bincangkan juga dalam WhatsApp group. Okey, kemudian yang ketiga, explanation, penerangan. Okey, murid-murid membentangkan pada rakan dan guru hasil eksplorasi mereka yang mereka peroleh. Okey, selepas beberapa hari saya minta lah mereka terangkan apa yang mereka dapat. Okey, saya gunakan medium Google Meet dan juga WhatsApp group. So masing-masing letaklah gambar cikgu guna kobis. Okey, ada pergerakan, ada warna di hujung daun kobis ni. Jadi saya tanyalah kenapa berlaku macam ni. Mereka akan menerangkanlah xylem, fungsi xylem semua tu kan cikgu. Jadi kat sini berlaku perbincangan dan murid menerangkan kepada rakan serta guru. Okey. Kemudian fasa elaborate iaitu menghuraikan. Pada fasa ini guru memberikan permasalahan kepada murid-murid secara guru memberikan permasalahan kepada murid-murid secara tugasan berpasangan. Sebabkan PKP jadi saya nak buat projek PBL ni tak bestlah seorang-seorang. Jadi sebaiknya berkumpulan lah sebab dengan berkumpulan kita boleh asah skill komunikasi dia, skill leadership dia. Jadi saya cuba buat 2 orang satu kumpulan. Okay, biasanya saya akan minta 3 orang tapi PKP kita buat 3 orang lah. 2 orang lah satu grup. Jadi seterusnya langkah penyelesaian tidak diberikan oleh guru. Okey, murid akan hasilkan sendiri. Okey, ini memang penting cikgu bagi IBSE jangan bagi soalan lepas tu cakap okey tiru ni, tak boleh. Kita bagi dia masalah, biarlah dia fikirkan. Dia kata saya nak sebagai masalah ini soalan saya. Di sebelah ni saya bacakan cikgu.
soalan. Ibu Aini seorang yang suka menanam pokok-pokok bunga dengan menggunakan pasu di halaman rumah. Pada satu hari, ayah Aini menunjukkan tiket percutian keluarga mereka selama 5 hari ke Korea. Namun begitu, ibunya kelihatan tidak gembira. Setelah ditanya kepada ibunya, Aini faham bahawa ibunya sedih kerana merisaukan pokok-pokok bunganya yang akan ditinggalkan. Ibunya risau pokok bunganya akan layu dan mati kerana tiada siapa yang boleh menyiram pokok bunga tersebut semasa mereka bercuti. Aini tidak mahu melihat ibunya sedih dan sentiasa dalam keadaan risau semasa bercuti di Korea. Aini bercadang untuk membina atau mencipta satu alat yang dapat menyelesaikan masalah ibunya. Kat sini kita dah bagi permasalahan kepada murid. Kemudian, berdasarkan permasalahan di atas, bina satu alat yang boleh digunakan oleh ibu Aini bagi memastikan semua pokok bunga di rumahnya mendapat air secukupnya sepanjang ketiadaan mereka di rumah. Okey, jadi pantang dia cikgu pantang Jangan bagi langkah penyelesaian dan jangan bagi contoh. Dia kata okey ni ada satu contoh cikgu jumpa di internet, awak pergi tengok. Kalau cikgu tunjuk contoh, percayalah hasilnya nanti kalau ada 5,55 macam contoh. Jadi saya memang tak tunjuk contoh. Kita bagi masalah, kita kata okey, awak ada kelas internet, awak ada kawan untuk berbincang, buat dulu kajian, cari dulu maklumat dan bentangkan nanti. Ada step seterusnya dia kena buat lakaran. Okey. Kalau memang bukan kalau boleh, jangan beri langkah penyelesaian. Okey. Dan jangan terkejut cikgu bila dia bawa produk hasil ataupun hasil akhir mereka nanti kadang-kadang lebih daripada apa yang kita jangkakan dan lebih kreatif. Contohnya satu kelas tu ada 5 orang, 5 grup. Kalau kita tak bagi langkah penyelesaian, bila dia datang dengan hasilnya nanti, cikgu akan tengok, cikgu akan sekagum tau budak-budak ni bila kita beri peluang kepada mereka. So ada 5 produk, berbanding cikgu bagi contoh, satu contoh nanti 5 contohnya sama. Hasilnya sama. Okay. Seterusnya dalam fasa elaborate. Okey, masih bersama saya ke? Okey, sebab saya macam stuck tadi. Okey, seterusnya elaborate, menghuraikan. Sorry murid membuat lakaran alat penyiram air secara individu. Okay, ini langkah penting dalam IBSE. Murid-murid akan buat lakaran alat penyiram air secara individu dahulu. Kita tak bagi langsung dia berbincang. Kemudian selepas beberapa ketika barulah kita minta murid buat lakaran dan berbincang secara kumpulan. Mereka akan hasilkan perbincangan kumpulan dia lah pada masa ni. Okey. Okey, dan pasal elaborate lagi. Untuk PKP ni, saya minta murid A, kan saya buat murid berpasangan tadi kan. Jadi murid A saya arahkan dia buat produk tersebut. Sebab PKP tak boleh pergi rumah kawan. Jadi saya kata murid A awak buat bahan, awak buat produk, B akan buatkan dokumentasi, settlekan. Okay, jadi murid A punya tugas ialah mencari bahan yang sesuai dan membina alat penyiram air. Okay, murid turut menguji produk dan jalankan penambahbaikan. Mereka buat kajian cikgu kat sini. Saya suruh mereka kaji 5 hari air tu berkurang ke tidak. Okey. Buat kajian lah, tengok aras air semua turun ke tak, pokok tu mati ke tak, memang kena buat kajian lah, memang kena buat pemerhatian. Okay, murid B pula buat dokumentasi dan jika ada masalah dia kena berbincang lah dengan rakan yang buat produk tadi. Okey, ini adalah dokumentasi yang dibuatlah oleh murid B setelah berbincang dengan murid A. Okay, dan medium yang mereka gunakan adalah WhatsApp group dan juga wakalet. Okey. Next, pelaksanaan IBSE norma baru. Okey, yang kelima, fasa evaluate. Ini fasa terakhir cikgu menilai. Setiap murid memuat naikkan gambar dan laporan projek mereka di laman wakalet yang telah disediakan guru. Okey. Murid-murid dikehendaki menilai dan memilih projek yang terbaik. Mereka tengok kat sini. Banyak pula masuk notification ni. Okey, murid-murid boleh tengoklah projek kawan-kawan mereka bila mereka masuk link wakalet yang kita bagi.
Jadi mereka boleh pilih lah projek yang terbaik yang mereka rasakan. Kemudian murid membuat refleksi mengenai PBL yang dilaksanakan. Kemudian guru membuat penilaian formatif terhadap murid-murid. Okey. Ini adalah paparan collection wakalit untuk tugasan tadi. Ada beberapa kurang dah bagi Okey. Next. Kita nak bincang kelebihan IBSE nombor baharu. Yang pertama, murid dapat belajar secara inquiry saintifik walaupun mereka berada di rumah. Dua, guru dapat menjalankan TBL ke atas murid walaupun semasa PKP. Yang ketiga, hasil kerja murid mudah dipantau oleh guru. Sebenarnya ada di wakalit, bila masa saya boleh buka. Murid dapat belajar daripada rakan yang lain. Okay, yang kelima, bila kawan lain dah letak dalam grup, dalam WhatsApp, dalam wakalit, kawan yang masih kabur-kabur lagi, dia boleh nampak. Kadang kita bukan nak galakkan dia tiru, tapi kadang-kadang itu cara belajar, kita kena tengok contoh lain untuk dapat idea. Kalau dia buat sebiji, kita tahulah kan, betul lah kan tiru. Tapi so far bukan meniru lah, mereka akan nampak idea satu benda yang positif lah cikgu. Okay. Nombor 4, murid dapat belajar daripada rakan yang lain. 5, hasil kerja murid lebih mudah dikongsikan kepada orang ramai. 6, menyediakan murid dengan persekitaran pembelajaran masa kini yang menggunakan ICT. Okey. Okey, kelemahan. Okey, dah cerita pasal kebaikan, mesti ada kelemahan Kita memang macam itulah. Kita bukannya sempurna cikgu, sama juga apa yang manusia buat ni memang tak ada yang sempurna lah. Ada kelemahan, tapi ada cara, insyaAllah ada cara kita cuba atasi atau kurangkan masalah. So isu yang pertama muncul ialah peralatan. Ada murid yang tak ada laptop, tak ada phone, tak ada kamera dan juga capaian internet. Duduk di kampung, internet tak dapat. Macam saya pun duduk di kampung, internet saya pun kurang sikit hari ni. Jadi itu isunya. Bagaimana cara atasi? Apa yang saya buat ialah sebelum saya bahagikan kumpulan, saya buat dulu soal sidik. Saya tanya murid siapa yang ada laptop, siapa yang kat rumah internet okey. Jadi daripada dapatan tu, saya grupkan mereka. Dalam satu grup tu saya pastikan kalau ada yang kata tak ada laptop cikgu, ada phone je. Jadi saya partnerkan dia dengan kawan yang ada laptop. Jadi kerja tu boleh selesai lah. Harapan saya insyaAllah memang selesai lah cikgu. Okay, sebab dia boleh berbincang dengan phone. Tapi kawan yang ada laptop tu dia buat dokumentasi. Okay. Kemudian saya beri tempoh masa yang lebih panjang untuk murid saya siapkan tugasan. Jadi lebih fleksibel lah. Mungkin ada yang kata, cikgu laptop ada tapi abang saya pakai. Dia ada projek tahun lahir nak buat. Minggu depan baru dia free. Okay, saya kata okay, tak apa, ambil masa siapkan. Nanti awak buat apa-apa, update dengan saya progress. Okay, itu cara dia cikgu Itulah cara yang saya gunakan. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan contoh-contoh projek IBSE dan juga aktiviti PDPC nombor baharu dengan menggunakan wakalit yang telah saya lakukan. Ada dalam contoh ni yang IBSE, ada yang bukan cikgu. Jangan kata tengok aktiviti tu kata ni IBSE ke? Tak, saya akan tunjuk dekat label aktiviti tu sama ada ia IBSE atau tidak. Okey, ini adalah projek PBL, inovasi produk. Ini IBSE lah. Ini yang tadi yang kita dah terangkan. Okey. Ini projek anak murid saya. Ini laporan dia dalam bentuk di collection wakalit saya. Okey. Okey, ini antara elemen yang kena adalah aplikasi konsep sains dia gunakan, serta penerangan. Saya minta mereka ambil gambar sebab saya tak nak dia ambil gambar dalam Google cikgu. Jadi saya minta mereka ambil gambar untuk awak dan juga produk. Dan gambar untuk beberapa hari. Okey, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini nampak hari pertama dia. Okey, kemudian ini inovasi produk juga tapi di bawah tajuk PBL termokimia. Ini pun saya gunakan langkah IBSE. Okey, dalam projek ini murid saya buat produk berdasarkan konsep termokimia sama ada menghasilkan produk yang eksotermik atau endotermik. Ada yang buat minyak panas, ada yang buat minyak sejuk, ada yang buat homemade heating pad. Dia campur dua bahan boleh beri kesan panas macam tu. Menarik cikgu. Dan tugasan ni saya minta murid saya buat YouTube. Kita YouTube kemudian simpan dalam wakalit collection saya lah. Okay. Yang ni pula, ini aktiviti PDPC. Okay. Ini aktiviti PDPC masa PKP. Saya minta murid saya buat video How We Save Water at Home project. Mereka kena buktikan juga cara mereka tu efektif. Jadi mereka suka lah air berapa yang mereka jimatkan untuk 2 hari atau seminggu.
Jadi memang mereka nampak kalau mereka buat teknik ni, berapa mereka dapat jimatkan air sebenarnya. Memang menarik cikgu video ni dan impress lah saya rupanya anak-anak murid kita ni kreatif cikgu. Kreatif dalam bentuk video, dalam memikirkan teknik tu. Kadang teknik tu nampak simple tapi efektif sebab dia sekat berapa air yang terkumpul tu. Okay, next saya minta murid saya, ini aktiviti PDBC buat tugasan poster. Ni saya simpan awal kalit. Mereka buat dalam bentuk, mereka buat guna PowerPoint, ada yang guna Word, ada yang guna Canva. Jadi mereka dah buat, saya minta mereka simpan dalam collection awal kalit saya. Ini dia antara contoh. Banyak juga ada 41 poster lebih kurang untuk 2 kelas. Next, saya minta mereka buat, ini aktiviti PDPC cikgu mereka buat tugasan komik. Komik mereka tajuk Asid dan Alkali. Komik ni kita buat, saya dapat idea ni pun daripada kawan saya, Puan Suziana daripada Perak. Dia kongsikan cara guna apps untuk buat komik, Komika nama dia. Saya belajar dengan dia, saya try, lepas tu saya ajar anak murid saya ajar sikit je. Sebenarnya saya tak ajar pun. Saya kata, okay, buat komik tajuk Asid Alkali, guna apps Komika. Saya tunjuk je apps Komika tu macam mana. Lepas tu diorang explore dan hasilnya mereka boleh buat komik dengan pelbagai apps. Kita je tak tahu. Jadi macam impresif lah kat sini 17 item. Sekarang ni dah semakin, ada lagi beberapa lah yang tambah komik ni. Menarik cikgu kreatif mereka ni sebenarnya. Dan Sifani Wakalit. Okay, ini adalah refleksi yang saya dapat daripada murid saya antaranya lah. Okay, saya ajar kelas DLP jadi mereka tulis bahasa Inggeris lah. Saya baca yang pertama ni je. This method of learning was very impressive because I can study at home by using internet as it was an attractive platform especially for students. We also can share our idea and creativity in Wakalit by making a video poster and others so that we can experience to use the apps that teacher tell us. Okay, dan berapa lagi lah. Ada yang kata mereka boleh belajar, tak rasa malas kat rumah kan. Okay, ini pula impak penggunaan Wakalit oleh guru. Okay, kawan saya ni daripada KL, cikgu daripada KL. Penggunaan Wakalit adalah salah satu cabang dalam mempertingkatkan mutu PDPC saya, terutamanya ketika tempoh PKP. Perkongsian berkaitan dengan Wakalit ini membuka minda saya tentang pelbagai kaedah penyampaian PDPC yang boleh dibuat dan tidak bergantung pada satu platform sahaja. Jadi dia letaklah gambar-gambar PDPC dia ni. Dia buat PBL juga ni masa ni. Dia tunjukkan gambar lah. Dia try lah masa ni. Okay, cikgu. Dan ni daripada kawan saya, pelajar dapat mengakses Wakalit pada bila masa dengan link yang diberikan oleh guru. Pelajar dapat melihat hasil kerja rakan-rakan yang mana secara tak langsung dapat meningkatkan daya saing dalam diri murid. Guru boleh memuat naik video yang berkaitan PDPC ataupun meletakkan pautan video yang berkaitan dengan PDPC. Ini adalah flip classroom lah. Kita bagi video yang berkenaan dengan subjek esok. Okay, inilah guru sekolah saya, Puan Siti Fariza Zaidan, guru matematik. Okay, cikgu. Saya rasa dah sampai akhirnya sharing saya ni. Tak banyak, sedikit saya cikgu dapat sedikit idea lah mengenai IBSE nombor baharu dan dengan penggunaan Wakalit. Okay, Cikgu Hairul. Hello. Alhamdulillah, kita dah dengarkan tadi pembentangan daripada Cikgu Suhana. Kita pun tunggu juga ni kalau ada rakan-rakan yang ada soalan. Yang kita lihat ni setakat ni tadilah Cikgu Muhammad Jalil ni, Cikgu Abdul Jalil tanya apa itu IBSE dan tadi pun dah dibentangkan. Dah ada rakan-rakan dua yang perlu menjawab. Pembentangan cikgu pun dah ada. Okay, baiklah. Yang lain-lain setakat ni Cikgu Siti Mar lah. Cikgu Siti Mar dia tak ada soalan tapi dia mengucapkan terima kasih atas perkongsian cikgu. Okay. Terima kasih. Yang ni rakan-rakan ni dia bagi ucapan tahniah. Terima kasih. Jadi kita lah dapat ni kenal lah ni. Kenal. Kawan-kawan saya tu. Terima kasih. Yelah, ramai ni yang menonton ni. Hari ni pun ramai. Baiklah. Kita pun menunggu kalau ada rakan-rakan yang ada soalan. Dipersilakan boleh tanya. Mungkin bila kita tanya, mungkin kadang-kadang kita dah tahu dah. Tapi mungkin oleh kerana tayangan ni kan akan diulang-diulang. Mungkin ada rakan-rakan yang tak tahu dia boleh tengok akan datang. Walaupun sekarang ni kalau kita lihat live kita ada 29 live tapi berdasarkan rekod-rekod sebelum ni macam semalam punya pun semalam masa live 28 orang 29 orang je. Tapi hari ni kalau kita tengok
dah diulang tayang sampai 200 kali. Jadi itulah, kita walaupun ada juga orang kata sesi kita ni tak ramai orang. Memang tak ramai orang lah sekarang ni, nak tidurkan anak apa semua kan. Tapi ramai yang menonton pada waktu lapang. Okay, kita tunggu lagi ni kalau ada soalan-soalan yang rakan-rakan nak tanya, dipersilakan. Okay, baiklah cikgu. Kita pun ada masa lagi ni lah. Okay. Kalau boleh lah cikgu, kalau kita nak buat Wakelet ni, kalau sekolah-sekolah yang yelah capaian internetnya rendah ke ataupun pelajar yang kurang akses internet ke, adakah ada tips atau trik dia tu? Kadang budak suka bagi alasan macam tu. Ya, kita faham. Kita mungkin tadi saya dengar cikgu buat pairing kan, siapa tak ada laptop, pairing dengan rakan yang ada laptop. Tapi mungkin ada tips dan trik dia supaya budak-budak ni boleh buat juga. Ataupun cikgu tak rasa susah lah nak buat. Okay, saya pun ada masalah tu juga sebenarnya. Sebab saya bagi tempoh masa panjang Cikgu Hairul. Lepas 3 bulan tu buka sekolah pun ada group yang tak hantar lagi sebenarnya. Tapi jangan fokus masalah. Kita bagi at least ada berapa bulan dia dah settle, dia dapat belajar. Jadi murid yang tak settle lagi ni saya tanya dia kenapa, ada kata laptop lah apa semua ada masalah. Jadi saya suruh dia pergi CC. Saya kata pergi CC main game boleh. Jadi mesti boleh selesaikan kerja cikgu. Tak pun masa tu dah buka balik, mereka boleh berhubung dengan kawan mereka, pergi A ni ada laptop, apa kata awak pergi rumah dia settlekan, minta tolong A ni, mak-mak sekolah pun ada. Jadi memang kalau tempoh masa tu panjang, saya rasa memang boleh selesai insyaAllah. Mereka tahulah ada saudara ke, ada laptop, ada apa, mereka insyaAllah ada. Kena bagi ruang sedikit, kena tanya-tanya sikit. Kalau biar je alasan je lah. Betul-betul. So itu saya rasa tu macam tip jugalah boleh kita amalkan. Kadang-kadang kita bagi ni, lepas tu tak buat. Dan lama-lama kita pun tak follow up. Kita kata budak pun lepaskan macam tu je lah. Tinggal je. Betul lah, kita follow up. Saya suka. Kita kena bagi follow up tu. Saya suka perkataan follow up tu. Kena follow up lah cikgu. Memang kena. Okay, kita ada soalan ni. Daripada Cikgu Siti Mar. Okay, kalau projek individu tu adakah boleh dikira sebagai IBSE? Projek individu. Biasanya individu kita tak galakkan lah sekarang ni. Kita nak grouping lah. Dengan grouping kita boleh asah banyak skill. Sekarang ni pun kita tiada siapa. Kita tak jadi apa-apa kalau kita bersorangan. Kita pun nak share dengan murid kita. Kolaborasi, komunikasi semua tu. Jadi kalau nak jawab projek individu tu IBSE ke cikgu, pada saya tidaklah, sebab dia kena berbincang, dia kena menilai semua tu, kena ada orang lain, ada individu lain. Kita tak nak syok sendiri, nanti ilmu tu ilmu syok sendiri. Okay. Betul juga. Sama lah, zaman sekarang ni pun kita kadang-kadang buat kelas online pun kadang-kadang kita syok sendiri, tak dapat respon daripada pelajar. Respon tu penting sebenarnya. Senyum pun okey. Okay, kita ada soalan kedua ni. Daripada Cikgu Abby Aziz. Pelajar-pelajar perlu buat presentation tak untuk hasil produk secara lisan? Produk secara lisan, ni mungkin benda baru ni, produk secara lisan. Ini guru saya ni. Guru IBSE saya. Okay, Cik Abdul Aziz, sebabkan tajuk saya ini IBSE Norma Baharu dengan Wakalet, saya buat IBSE semasa PKP. Jadi pada masa ini saya minta murid saya letakkan dia punya laporan folio dia di Wakalet. Tapi saya bagilah apa yang saya nak kat situ. Macam tadi kita tengok apa aplikasi konsep sains, apa masalah, apa yang cara awak menyelesaikan masalah. Saya dah bagi kat line tu dah supaya mereka jawab. Sebab PKP dan tak semua anak murid saya boleh Google Meet. Jadi saya rasa itu pendekatan terbaik lah untuk PKP. Tapi bila sekolah dah buka balik, saya buat IBSE, saya buat PBL, murid saya kena present. Untuk PKP, saya rasa at least ada sesuatu. Dan apa yang bertulis tu pun insyaAllah adalah dia punya main point kat situ. Kita nak tengok pemahaman murid terhadap konsep sains dan apa yang dia telah applykan dalam projek tadi. Okay, Cik Aziz. Terima kasih soalan.
Okey, kita juga. tunggukan lagi soalan lain tak ada. Okey. Kalau boleh cikgu, ada yang kita boleh tengok ke contoh-contoh? Contoh Oh, yang lain. Maknanya pelajar tu dia akan masukkan hasil kerja dia dalam Wakelet. ya, Kita boleh tengok, ya, orang lain pun boleh tengok juga kan? ya betul. Oh nak tengok okey, tapi ada yang pending chat saya tak kemas lagi lah dalam tu. Okay, Tak boleh apalah, ke? kita nak tengok dia punya ni je lah. Mungkin Apa yang rakan-rakan ada? pun ada juga tadi yang mungkin yang bertanya Wakelet tu apa. Dia bagi Okey. gambaran lah. Okay, saya share screen balik lah ya. Ya, silakan. Okey, sekejap Sekejap saya buka Wakelet ni. Sekejap kawan-kawan. Okey, Wakelet saya dah buka. Okey. Okey, ini antaranya. Okey, kita nak tengok apa yang ni lah yang terbaru, PBL Termokimia. Okey, ni sebab saya buka StreamYard ni, saya buka PBL, dia ada lambat sikit lah Kalau saya Google Meet pun saya buka ni untuk murid-murid saya pun macam lambat sikit. Okey. Okey, masih loading. Okey, untuk yang ni PBL ni, ini ialah PBL secara bersemuka. Jadi mereka dah bentang dalam kelas lah, dalam makmal mereka dah bentang dengan kawan-kawan, kita dah uji produk mereka dan saya minta mereka buat video. Masa ni arahan saya buat video berkenaan bagaimana awak hasilkan produk tu. Jadi memang berterutlah kebanyakan muka. Tak pernah lakukan video, tak reti. Jadi daripada ni tugasan ni mereka dapat something. Bila start video pula, saya kata letak dalam YouTube. Oh cikgu, YouTube kita boleh ke letak video? Dia tak tahu YouTube dia ada channel sendiri. Jadi kat sini lah mereka explore juga benda ni. Ini antara kita elemen kita sediakan mereka dengan teknologi terkini lah, kesetaraan sekarang. Okay, ni ini minyak mereka buat minyak yang beri efek sejuk. Okay, dia buat heating pad. Yang ni dia buat collection. Saya minta buat video, dia silap masuk lah ni. Tapi dalam collection dia ada video lah. Okay. Yang ni buat emergency light. Asalnya saya minta mereka buat emergency light dan juga minyak ataupun apa-apa saja yang membolehkan rasa sejuk dan panas untuk endo dan exothermic. Emergency light ni antaranya. Tapi setelah kita dah buat-buat tu berperasan. Dan saya tanya orang yang pakar lah, orang kimia. Dia kata dalam lampu tu sebab kita tak gunakan bahan kimia. Kita dah kaji sama-sama bahan kimia yang boleh digunakan tu agak bahaya dan susah nak dapat. Jadi kita pakai bateri. Bila pakai bateri, adakah berlaku exo atau endotermic? Kita kaji lagi kat situ. Lama kita buat projek ni. Saya kata nama saya, cuba kaji bateri tu ada tak kata exo dan endo. Dan saya pun search juga, tanyakan kawan kimia. Dan ada yang kata ada sedikit. Kalau bateri tu ada dah berfungsi rasa panas, adalah kesan exothermic dia tu. Jadi adalah sedikit. Jadi murid tadi letak sajalah video dia kat sini. Ini untuk video ni. Kita tengok yang lain pula. Okay, kat sini tak keluar sebabnya internet slow. Okay, kita tengok apa pula. Okay. Oh, ini maksudnya apa tu? Pelajar-pelajar boleh terus tengok kan. Ni pun ada soalan daripada cikgu. Yang ni tadi adalah Cikgu Siti Man nak explore ni. Alhamdulillah dah ada tindakan tu macam untuk bertindak. Baik, sekarang kita tengok ni. Oh ni, Cikgu Nosiah. Bagaimana pentaksiran dihasilkan? Okey, ni Kak Nosiah ni pun rakan TPU saya ni daripada Kedah. Okey. Assalamualaikum Kak Nosiah. Okey, pentaksiran. Saya menggunakan IBSE ini untuk melaksanakan PBL. Jadi saya menilai projek PBL anak murid saya dengan menggunakan pentaksiran yang telah diberikan oleh BPK. Tapi Negeri Melaka kita ada khusus lagi untuk pentaksiran PBL ni. Saya gunakan yang itulah. Dan kalau saya ceritakan IBSE untuk eksperimen, lainlah pentaksiran dia. Tapi untuk IBSE nombor baharu, saya menggunakan pendekatan IBSE ini untuk jalankan PBL, memang saya gunakan pentaksiran yang telah disediakan. Okay, cikgu. Okay Kak Nosiah. Harap jelas lah.
So ada soalan kedua tu. Soalan lagi tu Cikgu Wan Nur Huda. Wakelet dengan Padlet. Ini pun saya nak tanya. Saya pun pernah guna juga Padlet. Tapi Okey. percuma lah. Okey, Kak Wan. Wakelet ni macam mana? Adakah dia Okey. menarik? Okey. Terima kasih Kak Wan Nur Huda, rakan juga ni daripada Kedah. Okey. Wakelet dan Padlet. Sebenarnya kan ikut orang. Ada yang kata Wakelet best, ada yang kata Padlet best. Pada saya Wakelet dan Padlet ada kelebihan masing-masing. Kalau kita nak buat macam survey, kita nak bagi satu isu, kita nak murid kita jawab, bagi pandangan dia. Yang tu sesuai Padlet. Tapi kalau untuk tempat kumpul hasil kerja, tempat kumpul poster, kumpul video, pada saya lebih mudah Wakelet sebab kita boleh letaklah satu collection tertentu dan bila murid nak cari pun senang. Kita nak share link pun senang. Kalau macam Padlet tu, kalau ada 20, ada 100 orang. Contohnya grup duta guru pun pakai Padlet kan, ada 150 orang. Bila ramai bagi pendapat tu, dah ke bawah, dah macam susah nak cari lah untuk saya. Jadi untuk lebih berstruktur, kita kumpulkan ikut tajuk, mudah lagi Wakelet lah. Itu daripada saya. Tapi kedua-duanya best. Kita boleh pakai dua-dua. Kita dapat tu. Okey. Terima kasih. Cikgu Dosia pun cakap terima kasih. Baik. Kita tunggu lagi. Ada soalan-soalan lagi tidak? Wow. Kita pun bila buka soalan tu barulah kita rasa macam kita ni sesuatu yang menarik ni sebenarnya Wakelet ni untuk dicuba. Okay. Dan yelah kita pun ada Wakelet dengan Padlet sebelum ni. Memang saya pun pernah cuba Padlet. Wakelet tak pernah cubalah. Jadi hari ni bila kita dengar ni rasanya macam menarik lah. Dan bila cikgu buat secara 5E tu, selama ni kita ingat 5E tu dalam kelas je. Tak terfikir pun 5E tu kita boleh buat secara kita panggil berperingkat lah maksudnya secara maya. 5E kan selalu kita fikir cuma dalam satu kelas, dalam satu waktu nak buat macam mana. Tapi sekarang ni kita buat mungkin minggu ni E pertama, minggu depan E seterusnya sampai untuk sekarang 5E dia. Okey. Ada lagi? Apa lagi ni? Ada lagi. Tak ada. Cikgu Nurita pun cakap terima kasih. Semoga terus terima kasih Kak Una. Ada masa jumpa lagi kat Langkawi. Okey, ramai ni rakan-rakan cikgu yang memberi sokongan. Okey, baiklah. Okey, ramai ni. Cikgu Anissa ni sebenarnya setiap kali sesi ngaji saya perasan ni, dia mesti ada. Tapi hari ni macam tukar nama lain Cikgu Anissa. Lalu nama lain. Tapi kita kenal lah, mesti orang yang sama ni. Tiap-tiap kali sesi ngaji dia ada. Alhamdulillah. Kita pun belum berkesempatan lagi untuk membawa Cikgu Anissa ke layar ni. Saya rasa Cikgu Anissa ni ada sesuatu untuk dikongsi dengan kita bersama. Ya, betul. Kita belajar dengan dia pula. Okey, baiklah. Baiklah rakan-rakan, kita pun dah 9.50 ni, 9.55. Kita tunggu sekejap kalau ada soalan-soalan daripada rakan-rakan pendengar. Jika tiada, baiklah. Katanya kalau tak ada, okey. Untuk kata-kata penutup lah daripada Cikgu Suhana, mungkin khususnya untuk bila kita cerita tentang teknologi ni, guru-guru senior mungkin dia pandang macam berat je. Kemudian guru-guru muda ni rasa macam senang aje nak buat tu, nak buat ni. Tapi mungkin Cikgu Suhana ada nasihat yang sesuai untuk cikgu-cikgu senior supaya kita gunakan teknologi ni, Wakelet ni sebagai memudahkan kita. Ada cikgu kata-kata? InsyaAllah. Okey. Pada saya, kita sebagai guru sekarang ni, kita memang kena explore lah benda-benda baru ni. Sebenarnya anak murid kita memang suka menggunakan medium komputer, medium IT, medium teknologi. Jadi kita sediakan tugasan yang dia rasa dia enjoy buat dengan menggunakan teknologi. Supaya kalau tak mereka main game, itulah memang anak murid saya ni kuat main game. Jadi daripada dia main game, baik dia buat sesuatu yang dia seronok, enjoy, tapi dia dapat ilmu. Turn sikit. So kita kena belajar sikit cikgu. Saya belajar tak banyak, saya belajar sikit je. Lepas tu saya bagi budak kita buat, dia explore kadang dia ajar kita balik. Dia macam ada orang kata
untung, dua-dua untung lah. Kita bagi ruang, kita bagi peluang, kita bagi ruang, murid kita buat dan kita boleh belajar balik dengan dia. Sama-sama belajar, insyaAllah boleh. Gunakan, jadikan dia sesuatu yang positif lah cikgu. Kita tak perfect, semua benda nak buat. Kita banyak kerja. Kita tahu sikit, kita try sikit, kita bagi peluang kat murid kita. InsyaAllah mereka lebih explore, lebih hebat dari kita lah sebenarnya. Ada cikgu baru ni. Betul. Okey, baiklah. Alhamdulillah itu kita dah dapat dengarkan nasihat atau kata-kata daripada bagian penutup lah pada rakan-rakan guru mungkin yang senior ataupun yang muda. Kita boleh gunakan sebaik-baiknya peluang yang ada ni zaman-zaman PKP ni. Zaman PKP ni saya tengok memang betul lah ramai anak-anak murid kita ni dia lebih fokus kepada game saja. Kita nak kejar, memang dulu ada gerakan-gerakan guru yang memperkenalkan gamifikasi, buat game, tukar jadi bahan pembelajaran dan suruh anak-anak murid buat. Tapi kita pun tak terkejar nak buat. Kita pun ada banyak kekangan-kekangan lain. Jadi kita tak dapat buat macam tu, tak dapat tarik minat dalam game. Kita usahakanlah. Mungkin pada saya Wake Alert ni pun murid-murid pun dia lebih tertarik dengan benda-benda macam ni. Taklah kaku je depan skrin belajar. Okey, baiklah. Saya ada sikit nak cakap, saya minta maaf saya nak ucapkan terima kasih sebenarnya. Saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang sudi ikut saya punya sharing ni. Okay, saya pun banyak belajar daripada sharing-sharing rakan sepanjang PKP ni. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih pada Cikgu Syarul, moderator hari ini, pada Persatuan Guru STEM, Cikgu Suhaili, kepada Pusat STEM Negara, kepada semua TPTPU dan juga guru-guru saya dalam bidang IBSE ni lah. Dr. Lin daripada Pusat STEM Negara juga antara yang semak saya punya slide ni. Terima kasih. Terima kasih rakan-rakan semua dan terima kasih jugalah pada JPN Melaka, pengetua sekolah saya dan semuanya lah. Kalau tak sebut tu maafkanlah, tapi terima kasih semua. Maaflah atas jika ada kekurangan pada sesi ini. Itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu pembincangan yang sangat bermakna malam ini untuk perkongsian. Alhamdulillah kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada lain kesempatan dan kita dapat berkongsi lagi perkara-perkara baru yang menarik. InsyaAllah kepada rakan-rakan yang setia bersama PJSM, terima kasih. Dan jangan lupa kita ada sesi lagi untuk esok seterusnya nanti kita akan umumkan lagi. Sesi laksi kita dan PLM setakat ni berterusan daripada sekarang bulan 11 sampai bulan 12 nanti pun ada lagi. Cuba bulan 1 tahun 2021 nanti kita belum rancang lagi. Kalau terima sambutan yang menggalakkan, mungkin kalau ada rakan-rakan penonton yang ada sesuatu untuk dikongsikan, kita boleh usulkan kepada PJSN. Baiklah, tuan-tuan, kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.